Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، Alhamdulillah dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa bertakwa. Muslimin dirahmati Allah taala. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama meneliti beberapa perkara berkenaan dengan satu topik yang sangat penting, iaitulah berkait dengan ulama dan bagaimana kita perlu ada sikap akhlak untuk beradab dengan mereka dalam hal muamalah kita dan antara kita dengan mereka. Kerana apa yang disebut sebagai ulama adalah satu golongan manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang begitu sabit daripada Al-Quran dan hadis yang nanti kita akan sebut sebahagian daripada nas-nas yang berkenaan. Kemudian bagaimana golongan ini menjadi asbab kebaikan kepada kehidupan masyarakat, dan bagaimana sebab keberkatan daripada apa yang mereka bawa meletakkan nilai kemuliaan kepada manusia dalam hidup, dan bukan sekadar kehidupan berkaitan dia dalam dunia, bahkan kebaikan yang apa lebih penting, jauh lebih penting berkait dengan akhirat. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan tutup beberapa perkara yang saya kira sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam suasana orang hari ini terlalu banyak menjunjung golongan-golongan yang kayu-kayu, melihat golongan manusia yang mulia itu apabila kemuliaan itu disandingkan dengan kekuasaan, melihat tinggi kepada seorang manusia itu apabila diletakkan kelebihan pemikiran dan kepandaian dan sebagainya. Sehingga para ulama itu tidak tersenarai daripada manusia yang mempunyai nilai untuk kita letakkan kemuliaan pada mereka, untuk kita lihat dia sebagai golongan yang mulia, kedudukan dia kita letakkan pada kedudukan yang mulia, dan ini semua. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Ayat ini meletakkan nilai, bukan kita yang meletakkan, tetapi Allah. Allah cipta manusia, Allah yang meletakkan siapakah yang mulia, Allah juga yang menentukan siapakah yang mereka yang ini. Allah firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma. Allah mengangkat orang-orang beriman daripada kalangan kamu, dan bukan setakat beriman, walladzina utul ilm, dan orang yang Allah kurniakan, yang Allah berikan ilmu, darajat, beberapa darajat. Kalau kita bandingkan, Allah dalam Quran ada, dalam hadis ada, Allah kurniakan ganjaran pahala, Allah kurniakan kebaikan. Dan masa yang sama ada ayat, ada hadis yang disebut Allah mengurniakan darajat. Darajat ini jauh lebih hebat berbanding dengan hanya setakat ganjaran dan pahala. Elok semuanya hebat belaka. Darajat ini sesuatu yang mendatangkan nilai hampirnya seseorang kepada Allah. Itu satu kemuliaan. Adapun ganjaran pahala diibarat macam hadiah, ada kebaikan yang kita buat kepada Allah Ta'ala bila kita dapat besok di akhirat. Macam kalau kita dengan seseorang, apabila kita diberikan, kita dengan nama kita, orang yang diberikan upah dia kerja dengan duit
dengan upah kasih sayang. Kalau tak beranak lah. Yang mahal ni kasih sayang tu lah, kerana dia berpanjangan. Kalau cakap duit, dia habis. Baik RM30 tak payah sehari. Jangan kata RM30, 3 juta pun hari ni orang boleh habis sehari. Itu ringkas, mudah faham. Tetapi apabila nilai qurbah, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, hampirnya seorang itu menjadi sebab kepada dia tidak lagi melihat apa-apa lagi yang lebih hebat, apa-apa lagi yang lebih bernilai, melainkan rasa nilai perasaan hampir kepada Allah Ta'ala. Itulah yang jauh lebih mahal berbanding dunia dan isi-isi. Sebab itu tidak heran Nabi SAW menyebut raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih hebat, lebih mahal, lebih besar daripada dunia dan isinya. Perkara ini hanya boleh dirasai dan dialami ataupun dihayati hanya orang-orang yang beramal, orang-orang yang mengharapkan dia itu dekat dengan Allah. Dia buat, dia rasa nilai dia hampir dengan Allah, maka dia akan rasa hanya 2 rakaat solat sunat fajar ini super hadis lebih baik daripada dari sini. Bagi mereka yang ahli dunia hanya mencari keuntungan dunia semata-mata, hadis ini tidak mempunyai nilai apa-apa bagi mereka. Sebab itu manusia itu tidak sama. Manusia tidak sama. Ada yang menilai duit itu adalah yang paling mahal dalam hidup. Ada manusia yang melihat nilai hubungan kasih sayang, ketenangan dan kebahagiaan keluarga itu lebih mahal. Ada yang melihat daripada berbagai sudut dan perspektif, tetapi yang lebih utama bagi orang mukmin adalah nilai antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang lebih utama. Dalam hadis, hal yastawi, Allah Ta'ala firman, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun huda. Orang berakal memang akan faham terus apabila Allah firmankan, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Soalan ini bukan soalan yang Allah tak tahu, soalan yang dalam pemikiran manusia semua dah tahu jawapannya, kan? Istifham inkari, ya. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Soalan tu soalan macam berkendakkan tak jawapan, tak. Dia tanya saja, soalan itu sebenarnya adalah bentuk jawapan. Itu di antara bentuk balawah. Soalan, tapi soalan itulah jawapan. Sama tak? Orang berakal memang ada dah jawapan dalam kepala. Sama tak orang yang tahu yang tak tahu dah pasti jawapannya. Sebab apa buat macam tu? Pasal orang yang ditanya untuk sini akan jawab. Maknanya lebih hebatlah. Kalau saya tanya tuan-tuan tak tahu jawapan. Bila saya tanya, katalah tak tahu, saya pernah hurai. Tapi kalau saya tanya benda yang memang dah tuan-tuan tahu, jadi makna tak susah dah masalah tu kat saya. Tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan mengiktiraf. Apa persoalan pada saya tu nak dibahaskan, tak payah panjang lebar, sebab faham. Dan yang ketiga disebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-hambanya adalah yang disebut ulama. Ulama yang takut pada Allah. Bila dia takut pada Allah, inilah nilai manusia yang akan tunduk kepada segala ketetapan Allah. Bukan tak berdosa. Ulama ni pun tidak maksum, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dalam usaha dia untuk sentiasa taat kepada Allah, kadang-kadang ada juga kesilapan yang kita manusia. Itu ciptaan Allah. Manusia ni tetap ada kekurangan. Tetapi dalam kekurangan inilah manusia yang terbaik, yang paling takut kepada Allah SWT. Jadi itulah kita ni akur dengan segala aturan daripada kerajaan. Dan kerajaan dia tak sama takut dengan Allah yang takut dengan kerajaan. Semua kita nak mendekatkan kepahaman. Maka kerajaan meletakkan peraturan-peraturan tertentu, dondo-dondo tertentu bagi mereka yang melanggar aturan. Maka takut kita dengan dondo yang telah ditetapkan oleh kerajaan, maka kita takut pada takut. Tapi dalam masa yang sama, pelajar ada kita, ada tak kita langgar, ada juga. Walaupun kerajaan tak tahu,
tapi Allah Maha tahu. Tapi takut dengan makhluk ni bukan sama dengan takut dengan Allah. Takut dengan Allah makin lama kita lekeh dengan Allah. Takut dengan sesuatu ataupun makhluk Allah menjadi sebab kita menjauhi dia. Jadi orang yang paling takut dalam masa yang sama kita faham orang yang paling taat kepada Allah. Yang paling takut makna orang yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling takut bermakna orang yang paling berpegang dengan tali Allah. Dan seumpama. Aku itu simpulkan daripada ayat ini. Inilah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah. Apabila golongan ini dimuliakan Allah, siapa kita untuk tidak memuliakan mereka? Allah saja memuliakan mereka dengan ayat-ayat tersebut. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan. Cukup dengan pada ayat yang 3 ini sebut. Siapa kita untuk menidakkan perkara ini? Untuk memuliakan para ulama. Jadi kita ni honor untuk pengetahuan tuan-tuan hati Allah. Kalau kita melihat dari sudut bahasa, ulama ini bahasa Arab. Dia berasal daripada perkataan alim. Alim ni singular, ulama ini plural, ramai. Dalam bahasa kita orang Melayu, ulama ini merujuk kepada seorang yang berilmu banyak tentang hal-hal agama. Tak kisahlah hukum agama ko, sejarah ko, Quran ko, hadis ko, macam-macam cabang ilmu agama ni, cabang ilmu Islam. Siapa-siapa saja yang mahir, bukan beso-beso yang mahir. Sebab tu kita katakan dalam bahasa kita orang Melayu ni ada istilah tok lobai, ada istilah tok guru, ada istilah kiai itu kalau belah-belah Indonesia, ada istilah tok syekh dan sebagainya. Itu merujuk kepada alim. Jadi ulama itu berasal daripada perkataan Arab. Ulama itu Arab dah. Jadi ulama itu plural, alim itu singular. Jadi kalau dari sudut penggunaan bahasa, kalau kita ambil kira bahasa Arab, seorang ulama itu dah salah dah. Ulama itu melibatkan ramai. Kalau seorang alim, jadi sudut bahasa kita, kalau ambil kira bahasa kita, kalau ambil ulama merujuk kepada orang yang mempunyai ilmu Islam yang banyak, yang ada kemahiran yang tinggi tentang ilmu Islam. Walaupun tidak menyeluruh, tetapi banyak perkara-perkara penting yang boleh diselesaikan dengan pengetahuan mereka tentang Islam. Kita kata itulah ulama. Dari sudut yang lebih banyak itu secara asas. Tapi dari sudut yang lebih hebat lagi, ulama yang amili, beramal, yang takut kepada Allah, yang taat dan sebagainya. Itu ciri-ciri samping, bukan samping yang ciri-ciri penting juga. Tapi kita nak meletakkan ulama dan orang yang mahir tentang Islam. Sebab itu ulama itu ada dua dari sudut asas ni. Satu disebut ulama akhirat, nombor dua disebut ulama dunia. Ataupun disebut juga ulama akhirat dan ulama su. Jadi ulama ni ada baik, ada jahat. Ada baik, ada jahat. Ulama akhirat, ulama yang bela agama lah. Nyampaikan agama kerana Allah, cakap agama kerana Allah, beritahu kebenaran kerana Allah. Dia tidak takut tentang apa saja ancaman, kerana dia tahu dia bawa kebenaran yang disampaikan. Ada ulama dunia menggambarkan orang-orang jahat yang menjual agama untuk dapat kelebihan dunia. Jadi dia bercerita tentang agama. Bi'aradin minad dunia, untuk dapatkan sebahagian daripada mata benda dunia. Yumsiku rajulun mu'minan wa yumsiku kafiran wa yumsiku mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya untuk dapat bahagian daripada dunia. Itu ulama dunia. Ulama su, ulama jahat. Jadi maknanya ulama orang yang jahat itu bukan termasuk, itu tidak termasuk daripada ulama yang makin hampir kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang makin jauh. Bahkan pengikut ini lebih dino daripada orang jahil. Dia ada ilmu, dia jahat. Kitman al-haq, dia menyembunyikan kebenaran. Adapun orang jahil dah tentulah dengan kejahilan mereka tak mampu untuk menyatakan kebenaran dan jahil. Tapi mereka lebih dino di sisi Allah. Jadi asasnya dua. Jadi kita kata ulama ni orang-orang alim, orang-orang alim yang secara asas
kita kena muliakan mereka. Kalau mengambil konteks kita di Malaysia, kita boleh katakan orang alim ini juga nama sama dia adalah tok guru. Tok guru, tok alim, alim tok guru. Kan? Kita ambil mudah. Jadi saya sebut begini supaya kita ada nilai bagaimana nak memuliakan golongan ini. Pasal apa? Allah yang meletakkan itu. Allah yang memerintahkan itu. Kalau benar kita nakkan kebaikan, kita akan masuk pada poin yang lebih penting. Mungkin tak sampai pada sesi yang akan datang. Kita akan sambung kalau tadi. Baik, itu tentang Al-Quran. Kita sebut pula beberapa hadis Nabi SAW. Pertama, عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang alim itu sentiasa dimohonkan keampunan baginya apa saja yang berada di langit dan apa saja yang berada di bumi, dan juga ikan-ikan di dalam air. Hitam ni pasal ikan apa saja hidup dalam air. Boyo lah mai termasuk ikan. Iyo. Kalau katakan kalau lah istilah nago ada dalam air, nago pun masuk. Apa saja bintang. Kalau kita dia ni ada berudu kan kata luar. Jadi berudu dalam air masuk tu. Apa saja yang duduk dalam air. Makna air, tanah kau, bahkan langit ni melekat ataupun yang mana di antara kedua, langit tidak, bumi tidak, duk tolonglah semua tu. Ya, burung-burung. Bayangkan orang alim ni sentiasa didoakan pengampunan oleh makhluk Allah selain jin dan manusia. Bayangkan, kan, makhluk Allah tak masuklah syaitan dan tulah jahat. Yang besok-besok termasuk juga pokok-pokok, batu-batu semua. Bahkan ada juga menyebut angin pun dia juga. Ada apa angin lah. Jadi ikan dalam air. Wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abid, dan sesungguhnya kelebihan seorang alim terhadap seorang abid. Abid ni orang kuat ibadah, alim ni orang banyak ilmu. Dia kuat ibadah, ilmu tak banyak. Ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'il kawakib, seumpama kelebihan bulan purnama yang terang di malam waktu malam berbanding semua bintang-bintang. Jadi bintang tu banyak, tapi dia kecil-kecil. Cahaya pula kali-kali. Mana kali-kali kejap ada, kejap tidak, kejap ada, kejap tidak. Adapun bulan dia sebiji, walaupun sebiji, tapi cahaya itu menerangi gelap malam. Sebiji ya, menerangi gelap malam, dia tak banyak. Dan cahaya itu total. Dia ada cahaya tentu. Cahaya bintang ni kali-kali dah kecil, kali-kali. Kejap tidak. Di bulan besar macam tu. Dia tak ada kejap padam, kejap cahaya, kejap pedang. Nabi buat perumpamaan begitu. Nampak tak besarnya, hebatnya kata ulama. Jadi Nabi datangkan perumpamaan tu biar kita rasa betul ulama ni sebenarnya apa. Ya? Nabi kata perbandingan itu di antara orang alim dengan orang kuat ibadah. Kena faham, bukan orang alim dengan orang biasa-biasa macam kita. Orang biasa macam kita tak masuk buku ni. Ini antara perbezaan antara seorang alim yang punya ilmu dengan orang abid yang kuat ibadah, ilmu tak apa. Perbandingan ni macam tu. Kalau nak banding kita, ulama memang tak ada bandingan lah. Kita tak ada apa lah. Agak nak banding pun antara antara bulan purnama cahaya dengan pelito dah rusak. Itu pelito dah rusak. Bakar pun dia tak mau keluar cahaya dah. Lebih kurang tu ya. Baik. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ini pun satu benda yang sangat penting yang biasa kita dengar. Masyhur perkataan hadis ini.
Kan, wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Kan? Kalau kita ni jumpa satu orang, kau bilang dia wari raja saja kita dah muliakan. Sangat hebat. Ni waris jumpa ulama. Ada satu hadis saya ingat Nabi SAW pernah sebut, man asarra ay yanzura ila majalisil anbiya fanzur ila majalisil ulama atau kama qala. Man sarrahu ay yanzura ila majalisil ulama. Barang siapa yang suka untuk melihat bagaimana majlis para nabi dulu-dulu, maka tengoklah bagaimana majlis para ulama. Nampak? Itu yang Nabi SAW sebut. Dokiknya antara kedudukan para ulama dan para nabi. Waris tetaplah menyambungkan. Tapi ulama itu bawah lah, Nabi itu eteh. Ya, Nabi itu duduk eteh sebab kedudukan dia. Saya kalau maksudnya ciri-ciri yang diistimewa oleh Allah Ta'ala. Maka kita nampak di situ. Ya. Dan hadis itu pula sambung lagi, wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wa la dirhaman wa innama yuwarithu al-'ilm. Ya, dia pewaris para nabi. Nabi bawa apa? Nabi bawa kebenaran, Nabi bawa ilmu, Nabi bawa kebaikan, Nabi bawa keamanan. Apa yang elok tu? Maka itulah diwarisi oleh para ulama. Lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Mereka bukan mewarisi harta, bukan mewarisi duit ringgit. Yang kita kena faham, ulama ni kedudukan ni hebat. Kita kena sorak masuk dalam jiwa kita. Jangan pandang remeh, tak tentu lah. Komplain, tak tentu lah tentang ulama. Kadang-kadang mulut kita dicelupang, tak maaf sebut. Kan? Mulut kita ni jumpa. Tak kisahlah isu apa pun, kan? Isu kemasyarakatan ko, isu politik ko, ataupun isu sekarang ni kadang-kadang timbul masalah hukum. Orang alimnya kata lain, ustaznya kata lain. Kita yang duduk tengah ni usup mulut kita ni. Kadang-kadang orang dah tak jangkau dah adab dengan para ulama. Kalau kata apa pula dia kata ulama pun bukan dia maksud je dia. Ulama bukan tak baik pun tak elok. Ulama ni bukan semua yang baik-baik waktu, tapi kita memandang mula melihat perkataan ulama itu sebagai sesuatu yang merosakkan. Perkataan ulama golongan-golongan yang tak boleh pakai. Ini sekarang letakkan golongan mereka. Kadang-kadang yang jadi salah itu seorang dua je, tapi dipukul gantuk habis ni salah kita. Jadi tuan-tuan saya nak ajar kita dengan ulama dengan pandang rendah, ya. Jangan pandang rendah. Kadang-kadang ulama tetap ada kekurangan. Kadang-kadang dia bercakap ada kurang, dia tak reti bab yang tu. Bab hal ehwal dunia tak apa nak reti. Itu menjadi sebab pada kita pandang minum mereka. Salah apa? Kadang-kadang ada ulama-ulama kita kata ustaz-ustaz lah. Kadang-kadang dia ngajar kita banyak bodoh. Kebaikan yang diajar itu banyak benda tentang hal-hal agama. Tapi ada satu dua kesalahan dia buat ke kita pandang ini tak semua. Mana kebaikan yang ditabur, pernah tabur ke kita. Kebaikan yang tak. Afdal sarakah, Nabi kata sarakah ilmu. Sarakah duit tuan-tuan buatlah keluar 1 juta. Tidak sebanding dengan memaham seorang guru memahamkan kita tentang satu ayat Al-Quran. Itu lebih mahal daripada setakat 1 juta itu ilmu. Kadang-kadang masyarakat yang mula pandang hino pada tutup guru, dan hino itu tutup guru, tutup guru datang punyalah jauh, kadang-kadang datang ambil sikit. Apa dia ni ambil ni, apa dia kodak ambil. Padahal kita tak pernah komplain, kita sendiri pun ambil datang masuk majlis dia. Apa punya manusia, Tok guru datang ambil komplain. Dia sendiri masuk majlis ilmu ambil tak pernah rasa apa. Pasal apa? Dia rasa Tok guru tu datang dan bayar dia. Kau bayar, kau kena datang lah. Kita bayar kau, kita ambil tak apa. Kau dibayar, kau kena datang lah ikut. Waktu inilah kebanyakan pegangan masyarakat. Salah apa betul? Salah. Adab tak ada. Tak ada adab. Ini kita akan panjang lebar lagi, biar panik tengok masing-masing orang. Sebab kita tahu macam mana kelaku kita pada tok guru kita. Kita tahu kelaku kita terhadap ustaz-ustaz yang datang majlis surau-surau kita. Macam mana kelaku kita. Semua ustaz tu kadang-kadang kita pandang dia dengan duitnya. Dan bayar kau duit, kau datang. Dan bayar kau duit, kau cakap. Dan bayar kau duit, kau ikut aturan ni. Betul ke tak? Sebab tu 10 tahun belajar tak pernah faham.
Puluh tahun belajar faham-faham tapi tak pernah amal. Puluh tahun belajar faham-faham tapi tak pernah istiqamah. Banyak bodoh-bodoh yang kebincangan daripada kita dengan hal-hal agama disebabkan ilmu agama daripada kita tak berkat, dengan sebab pelaku kita pada tubuh kita. Kerana hina semua. Kadang-kadang bukan tak ada silap. Dia bercakap ada hal-hal tertentu dia tersalah sebut, ataupun mungkin ada salah perbahasan. Kesalahan itu biasa. Kita sendiri pun salah adab terlalu banyak pun tak ada rasa apa. Kadang-kadang tersalah menyampaikan oleh tubuh viral ke sana kemari. Ini betul ke ni? Nama ustaz tapi bangang nak mampu kita. Tak mula. Ini kita perlu perbaiki masyarakat. Dan bukan seorang nak baiki benda ni. Apalagi orang macam saya cakap sebab saya ustaz juga. Kalau faham tu kan? Dia nak baiki benda ni bukan seorang. Dia nak kata kat dia oleh tu. Dia nak kata suruh mulia dia oleh tu. Dia nak kata suruh salam dia cium tangan oleh tu. Dia macam-macam persepsi dia. Oh ustaz ini siapa buruk kat orang. Bukan siapa buruk, realiti dia macam tu dah kan? Saya daripada tahun 97 balik musim 3-4 tahun saya duduk loket Pondah, ngajar surau dah. Balik ni 2001. 2001 tu ngajar sampai hari ni. Bukan saya tak nak jumpa orang macam ni kan? Kata ustaz ni siapa buruk dengan orang, bukan siapa buruk pun dah jadi kan? Itulah pengalaman ya. Bukan saya nak suruh tuan-tuan junjung saya, tidak. Nak suruh tuan-tuan muliakan saya pun semua tahap gaban ni kau tidak. Dia kena sadar. Dan benda tu pun kena ada dengan saya. Bukan tak ada. Saya bukan tak ada guru kan? Dia kesedaran tu pun ada. Dia kita kena letak ya. Jangan pandang hina lah pada ustaz-ustaz ni. Tak elok ya. Tak, bukan ada kekurangan yang ada. Itu sebab dia tujuan manusia yang baik, yang buruk. Dia nampak yang baik tu buruk tu pada ustaz ni. Ada ustaz baik, ada ustaz buruk. Dia tak nampak yang nak murid ni ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat. Dua-dua juga ya. Buruk, baik, jahat nak begini ya. Tu buruk tu mungkin lagi kata baik, yang buruk insya-Allah lah, jahat tu tak ada lah insya-Allah. Mudah-mudahan dengan siapa buruk. Ini nak murid buruk, baik, buruk, jahat itu jahat pada tu buat. Saya tu bagai sudah belajar tak reti apa. Bacalah kita apa pun, khatam macam mana pun, ilmu tak berkat. Lebih hebat kata seorang ulama, kalau ada 50 orang, ada 100 orang guru. Contoh kayak satu orang guru yang berbaik buah ajar, 99 daripada guru kau yang lain tu tak berkat ilmu. Bayangkan tu 100 yang tu guru, 99 tu dia punya adab A+. Satu yang dia baik buah ajar, dia tak berhati. 99 yang lain yang kau adab elok dia A+ ni, habis tak berkat semua. Itulah kita nak fikir kan? Sama-sama fikir. Sebab ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab ilmu ni membuat nilai kebahagiaan hidup. Aku akhirat besok bila mana yang tahu kan? Ini orang pilihan Allah. Ulama lah. Saya janganlah kata saya ni tak asuh lah kelompok ulama, mungkin ustaz biasa ya, tapi kena ada penghormatan sesama kita. Saya kena hormat tuan pun kena hormat saya. Saya hormat tuan sebagai penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Tuan pun kena menghormati saya sebagai orang menyampaikan ilmu. Dihormat menghormati kan? Bukan suruh junjung, tidak. Saya kena hormat tuan kena hormat ke saya. Saya hormat tuan sebagai penuntut ilmu yang ambil ilmu pada saya. Tuan kena hormat saya mengambil ilmu daripada saya. Saya nyampaikan, tuan mengambil. Dua-dua itu ada bahagian kebaikan disebut dalam hadis. Mudah-mudahan kita sama-sama cari kebaikan kan? Saya nyampaikan, mudah-mudahan saya mengharapkan kebaikan daripada Allah. Kau ada ganjaran pahala, ada pengampunan, ada itu sama sebenarnya jadi tuan. Sebab dalam hadis yang tersebut dua kelompok manusia yang berkongsi kebaikannya, sama kebaikan kan? Kalau yang ni dapat 100, sama yang ni dapat 100, sama yang ni. Siapa dia? Al-alim wal muta'allim, kata Nabi. Orang alim yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu yang ambil ilmu daripada si alim. Dua ni syarikan fil khair, kata Nabi. Dua ni berfungsi kebaikan, sama. Sebab tu saya nyampaikan kebaikan. Saya kena menghormati tuan-tuan kerana kebaikan yang diletak di syariat pada tuan-tuan. Kemuliaan yang Allah letak ke tuan-tuan sebagai penuntut ilmu, kena hormat. Saya pun mudah-mudahan ada juga kebaikan Allah Ta'ala beri, kena sama hormat menghormati. Kadang-kadang susah nak nyampaikan benda ni kerana orang nampak macam kita ni belagak atau tak.
tapi terpaksa menyampaikan supaya masyarakat dipaham. Pada ustaz, tak apalah kalau tak saya pun, tapi pandang ustaz-ustaz yang lain menyampaikan agama tuan. Saya jumpa satu orang ustaz, dia ni hidup taklah senang monat, kan? Ada bini, ada anak, kenderaan dia motor, betul-betul motor. Saya dah tak jumpa dah ustaz, mungkin pindah ke lain, saya tak tahu. Dia pakai motor, kan? Kadang-kadang dia sampai satu surau basah, basah. Dia ada lah raincoat itu, tapi ada lah basah-basah, kan? Macam tu punya susah dia datang. Kadang-kadang sebagai masyarakat kata, saya itulah kerja dia, cari pendapatan, nak menyewa keluarga. Masalah dia tu. Tapi kita tidak melihat sudut ilmu yang disampaikan pada kita. Kita hanya melihat dari sudut nafkah yang dia kena cari. Nafkah dah tentu halal, dah tentu dia buat kebaikan. Walaupun tuan-tuan cari adalah jamaah yang bodoh tak elok ke apa-apa, sumber dia haram ke apa-apa, dia ngajar daripada sebahagian duit yang dapat itu mungkin daripada orang juri-juri jahat ni. Adakah yang dapat ni? Dia dapat itu haram tak? Dia buat kerja baik. Yang haram tadinya tu kan? Walaupun sumber ni haram, kawan ni tak tahu, tak ada masalah apa itu, tak ada isu. Kadang-kadang sampai masa-masa baju datang surau. Ada tak jamaah surau menilai bodoh ni? Tak, habis-habis tinggi dia tengok hari dia basah duit siar ustaz. Lepas itu padam. Dia tak pernah nak nilai pengorbanan itu sampai mati tak ada. Jarang dia jumpa macam tu. Sebab tu mulia kan tu ni banyak kebaikan, kemuliaan, keberkatan yang kita dapat. Nanti kita hurai satu persatu pula dalam bab tu. Maka yang terakhir Nabi SAW kata, "Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mengambil pewarisan yang diperoleh ulama daripada para nabi, itulah ilmu. Barang siapa yang berilmu daripada ulama ni tadi, akhadha bihadhin wafir, maka sungguhlah dia telah mengambil suatu keuntungan yang nyata, keuntungan yang berlipat kalinya. Untung kita dah ambil satu nasib keuntungan yang baik. Kita ambil ilmu daripada orang alim, ilmu agama, takkan rugi. Dan ini suatu benda yang mahal. Macam kita melobi syarikat kita nak dapat projek. Pasal apa lobby? Pasal apa kita mau dekati dia? Pasal apa kadang-kadang kita keluar belanja dia? Pasal apa kita sanggup mengorbankan kadang-kadang ribu-ribu ringgit dengan dia? Pasal kita tahu ada nilai yang mahal yang kita dapat dari dia. Projek, ajak makan, kau semua baik-baik dengan dia, dan baik-baik satu benda yang ada dalam agama. Tapi kadang-kadang ada nilai, ada niat yang lain. Taklah kata dosa, tapi kita sama dia supaya mudah kita dapat projeknya dia. Kenapa tidak dengan para alim ulama macam tu? Baik-baik dengan dia, kita berkorban sebahagian daripada kelebihan daripada kita kat dia. Pasal apa? Kita nakkan benda yang mahal dia. Apa dia? Projek akhirat kita. Nak dapat ilmu dia, nak dapat ketertiban dia, adab dia, amal dia. Ini benda-benda mahal. Pasal apa? Ini semua projek-projek mahal yang kita akan peroleh di akhirat. Dia roket dengan dia, baik-baik dengan dia, nak dapat benda yang mahal daripada dia. Macam kita duduk dengan ahli dunia, kan? Orang yang ada kuasa, orang yang ada kekayaan, kita roket dengan dia sebab kita nak dapat bahagian kebaikan, kelebihan dunia dengan dia. Lebih kuat tu. Jadi sebahagian masyarakat tidak melihat apa yang ada di dada para ilmuwan, di dada para ulama itu sebagai sesuatu yang mahal. Orang tak nampak benda tu. Yang ni yang susah nak beri faham pada masyarakat. Nak melihat mahalnya para ulama. Saya sombong lah. Nak melihat mahalnya ustaz-ustaz. Tolak saya lah. Saya sombong saya. Orang lain lah. Walaupun ustaz tu hanya pandai mengajar tajwid Quran, itu pun mahal. Jangan letak benda tu rendah. Sebab tu saya sebut tadi, kadang susah nak memahamkan orang. Orang macam saya nak fahamkan orang. Orang macam saya disebut ustaz, saya pula suruh muliakan ustaz. Kan payah tu. Orang macam saya ustaz, nak suruh beri penghormatan kepada ustaz, kan susah tu. Sebab nanti orang akan menyangka suruh. Tak salah lah orang nak nyangka tu, sebab saya suruh hormati ustaz, saya sendiri pun ustaz. Jadi orang nak suruh muliakan dia lah tu. Walaupun niat saya bukan begitu, tetapi kadang-kadang orang tak lari pun untuk menyangkut begitu. Jadi nak buat macam mana? Benda yang perlu disampaikan. Kalau tidak, kita jadi punah-ganah. Sebab tu saya kata, kalau tak hormat ke saya, nak buat macam mana? Tapi tolonglah hormat ustaz-ustaz yang lain.
Bukan makna tak perlu hormat saya tak. Kau hormat, saya pun hormat tuan-tuan. Hormat menghormati, tetapi lebih khusus dalam hal-hal di antara murid dengan guru, antara orang awam dengan orang alim. Kalau ini sangat penting. Dan benar semakin menipis, semakin jauh, semakin terpalam adab-adab seseorang terhadap guru mereka sendiri. Terakhir saya nak suatu pengalaman saya kadang-kadang jadi, dan saya yakin ada juga daripada kalangan ustaz-ustaz dan guru-guru yang sama macam saya. Saya ni lama mengajar Quran. Kadang-kadang mengajar Quran tu saya mengajar dulu lama tahun 2005, 2004. Biasa Somai Selatan ada orang saya mengajar. Orang duduk Somai Selatan dia tahu lah. Alam ambil penting pun ni. Saya mengajar Quran. Bagi ibu-ibu, bapa-bapa, ada yang pernah hantar anak baca Quran gesek. Dan mungkin sebahagian daripada ibu-ibu dan bapa-bapa dulu sendiri pun nak belajar Quran dengan saya. Bagaimana sikap anak-anak tuan-tuan bila jumpa saya, pergi salam pun tak nak cungkit. Kadang-kadang ibu bapa pun jangan anak dia tak pergi salam, jumpa ustaz lagi langau ni. Ada tak tuan-tuan beritahu? Kalau tahu, okey. Kalau tak tahu, dengan tuan-tuan pun bagus. Tak ada. Tak ada. Tak kisahlah tuan-tuan ada tak apa. Tapi ini realiti dia. Tak betul dia. Begitu juga dia lebih pada orang perempuan lah. Bila jumpa ustaz mengajar Quran lama dah, dia lama sekali jumpa, kadang-kadang jumpa pasal layo, so dia nampak ustaz di ujungnya, dia pergi kona apa lain. Masalah apa? Dia tahu pakaian dia masa tu tak elok ustaz tengok. Ustaz pun dah ngajar pakaian ni tak betul. Dia bukan lagi takut pada Allah, dia ustaz bukan malu pada Allah, malu ke ustaz tak ada guna kan. Piskurang orang ni bagus, ada dah rasa malu tu kan. Sedikit kan. Ada lagi dia buat kenduri kahwin, kemudian dia tak jemput saya, tak ada masalah. Sikit pun tak kecil hati, tak ada apa. Tapi bila ada mengatakan, dan saya yakin benda ni sebab saya dah tanya dia lebih tu, sebab kenapa dia tak jemput saya, sebab dia buat karaoke. Nanti kalau ustaz datang, kau nak tahu dan patut dia terima kasih lah, ada orang masih sayang untuk tahu dia. Benda tak betul. Buat karaoke, melalak-lalak apa semua tak betul lah ya. Dia tak jemput pasal dia buat karaoke. Itu dia tak bayangkan. Mana tu? Nak belajar elok. Ini sikap-sikap. Kadang-kadang ada satu kepincangan, ustaz tahu ni tak betul, mengamuk dia. Dia tidak lagi menilai ini sebagai ustaz dia yang cuba tunjukkan jalan yang sebaik walaupun dia sendiri bukan orang yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, sama-sama lah kita mengambil peringatan dan pengajaran. Apabila kita membahas tentang orang-orang yang mulia di sisi Allah, maka kita pun kalau mengambil sikap yang sama memuliakan golongan ini, insya-Allah. Kita akan sambung pembahasan tentang orang alim pada masa akan datang, dengan contoh-contoh mereka daripada ulama-ulama, daripada kalangan sahabat, tabi'in dan sebagainya. Ustaz-ustaz di selesa ni boleh cerita saya tak ada baik, tak ada kelebihan pun, tapi kita nak mengambil daripada nama-nama besar dalam sejarah Islam daripada kalangan golongan para ulama, insya-Allah. Sekitar tu mudah-mudahan bermanfaat baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.